Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita masih lagi diberikan kesempatan untuk terus menjalani kehidupan kita dalam keadaan sihat walafiat. Tuan-tuan dan puan-puan warga pendidik, pejabat pendidikan daerah Tanah Merah yang saya hormati sekalian, bagi mengisi slot bicara ilmu untuk kali ini, saya ingin berkongsi satu riwayat daripada Imam Ahmad yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir tentang peristiwa datangnya seorang pemuda berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta keizinan daripada Rasulullah untuk melakukan zina. Perbuatan pemuda tersebut telah mengundang kemarahan para sahabat yang berada di samping baginda pada masa itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya dengan tenang memanggil pemuda itu, mendekatinya lalu bertanyakan beberapa soalan kepada beliau. Sukakah kamu jika perbuatan itu dilakukan kepada ibu kamu? Maka jawab pemuda tersebut, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya bertanya lagi, sukakah kamu jika perbuatan itu dilakukan kepada saudara perempuan kamu? Jawab pemuda tersebut, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya bertanya lagi, sukakah kamu jika perbuatan itu dilakukan kepada ibu-ibu saudara kamu atau anak-anak perempuan kamu atau kaum kerabat perempuan kamu? Maka pemuda tersebut memberikan jawapan yang sama, iaitu tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya bersabda, jika kamu tidak menyukai perbuatan tersebut dilakukan terhadap wanita-wanita kamu, maka janganlah kamu melakukannya kepada mana-mana wanita lain, kerana orang lain juga sebagaimana kamu juga tidak suka jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap wanita-wanita mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat penyayangnya kemudiannya telah mengangkat kedua tangannya dan mendoakan pemuda tersebut. Ya Allah, ampunkanlah dosanya, bersihkanlah hatinya dan sucikanlah kemaluannya. Abu Umamah yakni selaku perawi hadis ini menyatakan bahawa selepas daripada peristiwa itu, pemuda ini tidak lagi terpedaya dengan perkara-perkara maksiat. Di dalam riwayat yang lain pula diceritakan bahawa ada seseorang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta supaya baginda mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang ganjil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya menyuruh pemuda tersebut meletakkan tangannya di dadanya dan kemudian bersabda, engkau buat apa yang engkau suka orang lain buat kepada kamu, dan jangan buat kepada orang lain apa yang kamu tidak suka jika perkara tersebut dilakukan terhadap kamu. Dan itulah yang dikatakan ilmu-ilmu yang ganjil. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, jika dilihat dari sudut kita sebagai salah seorang warga pendidik, jika kita mengharapkan orang lain mengajar dan mendidik anak-anak kita, saudara mara kita dengan cara yang terbaik, dengan penuh jujur dan amanah dan bertanggungjawab, maka begitu jugalah orang lain. Mereka juga mengharapkan perkara yang sama daripada kita. Tuan-tuan dan puan-puan warga pendidik, pejabat pendidikan daerah Tanah Merah yang saya hormati sekalian, teringat saya akan konsep ABC yang telah diperkenalkan oleh Yang Berusaha Tuan Pengarah, iaitu A. Ambil tanggungjawab, B. Beri nilai tambah,
dan C. Cipta Sejarah. Dan jika Encik Muhammad Hassani Hashim, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran, beliau menambah sedikit lagi B itu iaitu buat dengan cara yang terbaik. Dan jika kita semua menjalankan tugas dengan penuh amanah dan tanggungjawab, kemudian diberikan nilai tambah, dibuat dengan cara yang terbaik, maka insya-Allah dengan dorongan dan bimbingan daripada kita, anak-anak didik kita akan berjaya dan mencipta kejayaan sama ada dalam bidang akademik dan juga co-curriculum. Dan saya cukup yakin dan percaya perkara inilah yang merupakan satu kepuasan bagi seorang insan yang bergelar pendidik, iaitu apabila melihat anak-anak didik mereka mencapai kejayaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya juga teringat akan pesanan daripada mantan Timbalan Pengarah Perancangan dan pengurusan PPD JPN Kelantan, iaitu Tuan Haji Abdullah Ahmad, semasa beliau menyampaikan ucapan perasmian Majlis Pelancaran E2PK, Sistem Pengurusan Perkhidmatan Kaunseling Peringkat JPN Kelantan, di Dewan Besar BTPN pada 11 Mac yang lalu, iaitu jangan cipta konflik dalam organisasi. Saya juga terbaca satu artikel bertajuk Hancurnya Sebuah Organisasi Kerana Pembodik dan Tukang Fitnah. Dan antara ayat-ayat yang saya nak kongsikan di sini ialah, jika pembodik disifatkan sebagai parasit, maka pemfitnah akan mempercepatkan lagi proses kemusnahannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya cukup yakin dan percaya pasti kita semua tidak suka jika organisasi yang kita anggotai itu hancur dan musnah. Sebaliknya, sudah tentulah kita semua mengharapkan agar ianya berjaya dan akan terus cemerlang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seterusnya saya ingin berkongsi artikel yang saya baca mengenai tips bekerja dengan majikan Jepun. Artikel ini menceritakan pengalaman seorang anak kelahiran Kelantan yang bernama Akhbar Daniel, yang kini merupakan naib Presiden Honda Malaysia. Antara perkara yang saya nak ketengahkan atau fokuskan di sini ialah mengenai sikap orang Jepun yang tidak suka bercerita tentang kejayaan peribadi mereka. Mereka sebaliknya lebih menghargai teamwork atau kerjasama antara pekerja dalam pasukan. Mereka juga sentiasa bercakap bahawa sesuatu kejayaan itu adalah datang daripada kerjasama seluruh ahli dalam pasukan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, untuk itu, marilah kita bersama-sama menjaga keharmonian hubungan sesama kita bagi memastikan organisasi yang kita anggotai ini akan terus menempa kejayaan pada masa akan datang, insya-Allah. Semoga kita semua akan terus mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus memikul amanah dan tanggungjawab mendidik anak bangsa dengan penuh jujur dan ikhlas. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya rasa cukup sekadar itu untuk kali ini, dan saya memohon berbanyak kemaafan jika terdapat kelemahan dan kekurangan di mana-mana. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.